bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, hari ini satu perkara yang menggempakan dan mengejutkan sahabat-sahabat semua apabila dikatakan MCA bakal keluar daripada Barisan Nasional. Jadi benarkah perkara ini sahabat semua? Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin membawakan Anda untuk menonton ataupun melihat kenyataan media ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini. MCA bakal tinggalkan BN, dakwah sumber. Ini adalah daripada sumber mengatakan bahwa MC bakal keluar. Kenapa sahabat semua? Itu persoalannya. Jadi beberapa pihak memberi bayangan akan tiba masanya untuk salah sebuah parti komponen Barisan Nasional meninggalkan gabungan itu. Gabungan itu di sebalik sejarah panjang yang terbina antara mereka. Menurut sumber ahli akar umbi, MC kini tidak lagi gembira dengan kedudukan parti terbabit dalam BN selepas menyertai gabungan tersebut sejak 72 tahun yang lalu. Bahkan langkah tersebut diperkirakan wajar dibuat sebelum terlambat. Akar umbi sedang memberi tekanan dari dalam agar pucuk pimpinan MC membuat keputusan keluar daripada Barisan Nasional. Mereka menganggap BN yang kini diketuai Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi tidak lagi relevan kepada MC kerana diketepikan dalam kerajaan. Bagaimanapun pucuk pimpinan MC masih belum membuat sebarang keputusan, kata sumber itu kepada Malaysia Kini. Malaysia Kini telah menghubungi Presiden MC Wee Ka Siong sejak minggu lalu untuk mendapatkan pandangan, namun setakat ini belum menerima sebarang maklum balas. Tambah sumber terbabit, tekanan kepada pucuk pimpinan MC untuk membuat keputusan drastik bertambah kuat setelah Ahmad Zahid Hamidi membuat kenyataan yang menyatakan BN akan terus bekerjasama dengan Pakatan Harapan bagi menghadapi PRU yang ke-16. Sumber MC itu berkata, kenyataan Ahmad Zahid itu tidak disambut baik dalam kalangan pemimpin dan ahli parti berkenaan. Katanya sebab utama ahli akar umbi MC tidak setuju bekerjasama dengan BN dan PS diteruskan ialah kerana tidak wujud keserasian beberapa isu termasuk pengagihan kerusi. Bagi UMNO, mereka ada 26 kursi parlimen yang dimenangi pada PRU yang ke-15 dan masih boleh dapat pembahagian yang besar daripada 73 kursi parlimen dimenangi Perikatan Nasional. Tetapi kami hanya menang 2 kursi katanya pada tahun 2022 dan kemungkinan perlu bertikam lidah dengan PKR dan DAP untuk mendapatkan kursi lain daripada kedua parti berkenaan sebagai tempat bertanding pada masa hadapan katanya. Jadi untuk rekod melalui PRU yang ke-15 yang berlangsung pada November 2022, MCA terus mencatatkan keputusan yang buruk apabila hanya menangi 2 kursi parlimen iaitu Air Hitam dan Tanjung Piai. Itu dia sahabat semua. Namun adakah mungkin MCA sekarang ini semakin terdesak kerana kita lihat parti mereka ini semakin terpinggir sahabat-sahabat semua dengan peredaran politik di dalam negara kita. Jadi adakah mungkin sumber ini menyatakan MC bakal keluar? Apa pandangan Anda? Bagi saya sendiri sahabat semua, MC ini kalau keluar pun ataupun dalam kerajaan ini pun tidak membawa manfaat. Karena apa? Kita lihat bagaimana presidennya sendiri di dalam parlimen ataupun di luar seringkali menyerang Perdana Menteri ataupun kerajaan perpaduan hari ini. Kita pun tidak tahu. Mereka ini seakan-akan seperti pembangkang lebih daripada pembangkang. Itu dia. Jadi apa pandangan Anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Dan sebelum saya akhiri, satu lagi perkara yang ingin saya kongsikan adalah berkaitan dengan bully cyber yang semakin mendesak, yang semakin serius berlaku di dalam negara kita. Pada beberapa hari ini kita juga dikejutkan apabila seorang influencer telah membunuh diri kerana cyberbully yang berlaku. Dan apabila individu yang membuli itu didakwa, yang lebih mengejutkan adalah denda itu hanyalah RM100 sahabat-sahabat semua. Bagi kita, bagi saya sendiri itu adalah satu denda yang tidak masuk akal. Jadi kita harapkan Menteri Komunikasi ataupun menteri yang bertanggungjawab
dapat menggubal undang-undang peruntukan yang lebih tinggi, ya, denda hukuman ke atas buli cyber ini. Jadi My Cyber hari ini akan bentang generasi My Cyber Hero, bentang generasi muda tangani jenayah cyber. Jadi saya harap ini antara satu perkara yang boleh membawa sinar ya kepada anak-anak muda, khususnya yang begitu senang ya dipengaruhi oleh perkara-perkara negatif, khususnya apa yang berlaku di dalam dunia cyber. Jadi internet semakin mendominasi kehidupan moden hari ini, bukan saja setakat memudahkan pencarian maklumat dalam masa yang singkat, malah juga membantu berbagai bentuk kerja serta platform untuk berkomunikasi. Kesannya terhadap masyarakat juga terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, memupuk inovasi dan ketersambungan global. Ya, ini dapat dilihat dengan peningkatan jumlah pengguna internet dan media sosial di setiap tahun. Dan di Malaysia, menurut data portal.com, sehingga awal tahun 2024 terdapat 33.59 juta pengguna internet berbanding pada permulaan tahun 2023, iaitu 33.0 juta. Jadi jaringan internet turut merevolusikan pendidikan negara ya dengan meningkatkan akses kepada dunia maklumat, ya, memperluaskan lagi pembelajaran termasuklah penggunaan laman web Google Meet serta memperkayakan keseluruhan pengalaman pendidikan untuk belajar merentasi semua peringkat. Walau bagaimanapun penggunaan internet yang meluas juga membawa bersama ancaman keselamatan cyber, termasuklah sebarang aktiviti berniat jahat yang bertujuan untuk menjejaskan keselamatan integriti ketersediaan sistem maklumat dan data. Jadi ancaman cyber wujud dalam pelbagai rupa, termasuklah bully cyber, pancingan data, penipuan, kecurian identiti media sosial, dan boleh memberi impak buruk kepada individu, melibatkan semua demografi penggunaan internet. Keadaan ini amat membimbangkan, khususnya untuk pengguna generasi muda, memandangkan ramai daripada mereka termasuk pelajar amat bergantung kepada komputer, telefon pintar dan internet untuk menyiapkan tugasan sekolah mereka. Pendedahan yang meluas dan tidak terhad ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap ancaman ini, terutamanya apabila golongan ini kekurangan pengetahuan yang diperlukan untuk membentangi diri mereka dengan lebih berkesan. Fakta bahwa dunia cyber dan media sosial menjadi sarang penjeraian dan kanak-kanak juga tidak terkecuali daripada berdepan dengan risiko ini. Jadi turut mendapat perhatian serius agensi keselamatan cyber negara, yaitu agensi kerajaan yang bertanggungjawab memantau dan mengawal selia perihal keselamatan cyber di Malaysia. Ketua eksekutifnya, yaitu Dr. Megat Zuhairi Megat Tajudin berkata, terdapat beberapa punca utama mengapa anak-anak murid cukup mudah menjadi mangsa perangkap yang dipasang penjenayah cyber ini. Antaranya kurang kesedaran berkenaan kepentingan keselamatan cyber. Katanya memang mudah untuk kita bekalkan anak-anak kita dengan peranti bagi tujuan pendidikan mereka, tapi pemantauan secara berkesan terhadap aktiviti harian mereka di alam cyber juga semakin mencabar katanya. Bukan itu saja, kurangnya pendidikan formal terhadap keselamatan cyber dalam kurikulum sekolah juga turut menjadi penyumbang kepada isu ini. Jelasnya kepada bernama ketika dihubungi baru-baru ini. Jadi beliau juga menambah peningkatan masa berhubung penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak dan remaja juga turut mempengaruhi mereka sehingga mampu mengubah cara mereka berhubung, berinteraksi dan menerima hakik maklumat. Keadaan itu jelasnya menjadikan kanak-kanak dan remaja lebih mudah untuk tertipu dengan permainan jenayah cyber ini. Jadi sahabat semua, ini antara perkara yang perlu ya dititik beratkan oleh kerajaan hari ini, ya, karena apa yang berlaku ini memberikan kesan ya yang membimbangkan, khususnya kepada negara kita, ya, khasnya juga kepada kanak-kanak, ya, pelajar-pelajar yang ya kurang pemahaman yang lebih jelas. Jadi menurut Megat Zuhairi mengambil beberapa langkah proaktif bagi tujuan mendidik generasi muda dalam menangani isu-isu semasa berhubung keselamatan cyber di alam maya. Jadi antara langkah proaktif yang digerakkan ya bagi melahirkan generasi cilik keselamatan cyber adalah dengan pelaksanaan program My Cyber Hero bertujuan menyampaikan pendidikan dan kesedaran
ya kesedaran keselamatan cyber kepada pelajar-pelajar sekolah rendah dan juga menengah di seluruh negara. Jadi sahabat semua, itu antara kenyataan daripada My Cyber Hero, ulasan mereka ya berkaitan dengan bahayanya ya dunia cyber hari ini jika tidak dibendung dan jika tidak ada pemahaman yang jelas ya dengan berkaitan dengan keselamatan dan sebagainya, anak-anak pelajar-pelajar ya begitu mudah untuk dipengaruhi ya dengan perkara-perkara negatif. Jadi sahabat semua, hari ini saya juga berterima kasih kepada Anda kerana sentiasa memberikan sokongan kepada channel ini. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangan, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.